Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita nak sambung buat latihan uji diri matematik tahun 6 muka surat 137 daripada soalan 11 hingga soalan 20. Jika anda mencari jawapan untuk soalan 1 hingga soalan 10, boleh tonton video yang sebelum ini. Okey, jika murid-murid ada buku teks dan juga buku tulis, jom kita buat sama-sama dan bincangkan jawapan anda. Alright, soalan 11. Soalan 11 adalah soalan pecahan, perpuluhan dan juga nombor bulat. 3 1/5 tolak 0.75 tambah 1. Jawapan dia nak adalah dalam bentuk pecahan. So macam ni kita nak buat. Kita boleh tukarkan perpuluhan 0.75 menjadi pecahan. Kita dapat tahu 0.75 kita boleh jadikan dia 75 per 100. Sebab kita boleh gerakkan perpuluhan 2 kali ke kanan. Okey, 75 per 100 kita boleh kecilkan dia. 75 bahagi 5. 75 bahagi 5 ataupun maksimum kita boleh kecilkan terus bahagi 25. Kita akan dapat 3, bawah ni akan dapat 4. Bermaksud yang belah tengah ni kita akan dapat 3 per 4. Kita boleh tulis semula 3, 1/5 tolak 3 per 4 tambah 1. Okey, ini adalah pecahan yang terkini. Alright, seterusnya macam mana kita nak selesaikan? Nombor bulat kita boleh selesaikan dengan nombor bulat. Okey, nombor bulat kita boleh selesaikan dengan nombor bulat. Bermaksud 3 boleh tambah dengan 1. Kita boleh tuliskan kat belah tepi ni, kita akan dapat 4. Kemudian bawah dia 5 dan juga 4. Kita nak jadikan bawah dia ialah 20. So belah sini kita perlu darab 4, atas pun darab 4, belah sini darab 5, sebelah pun darab 5. Bermaksud ini adalah 4 tolak 15. So sekarang kita dah dapat 4 tolak 15 per 20. Tapi 4 tak boleh tolak dengan 15. So kita perlu pinjam daripada 4 yang besar ni, jadikan dia 3. Kemudian kita perlu letakkan 20 dekat belah depan, kita tambah dan dengan 4. Kenapa 20? Sebab dia merujuk kepada nombor di bawah. Okey. Seterusnya kita boleh tulis mula 3, 20 tambah 4, kita akan dapat 24 tolak 15 per 20. Okey, 24 tolak 15 kita akan dapat 9 per 20. 3 masih di hadapan. Bermaksud kita akan dapat jawapan dia ialah D. Okey. Soalan nombor 11 jawapan dia ialah D. Seterusnya soalan nombor 12. Set yang manakah nombor perdana? Okey, soalan ni sama macam soalan sebelum ni. Dia tanya apa beza nombor perdana dan juga nombor gubahan. Nombor perdana, murid-murid perlu ingat dia ada 2 sahaja syarat dia. Syarat yang pertama mesti lebih daripada 1 dan syarat yang kedua dia tak boleh bahagi dengan nombor lain selain dirinya sendiri dan juga 1. Okey. So, kita tengok soalan jawapan untuk A. 1 ni, adakah dia nombor perdana? Tidak. Sebab syarat yang nombor 1 ni dia tak lepas. Dia mestilah lebih daripada 1. So, soalan jawapan A ini adalah salah. Kita tengok jawapan B. 2, betul. 5, betul. Tetapi bila masuk 6, dah salah. Sebab 6 dia boleh bahagi dengan 3. Boleh bahagi dengan 2. 6 ni adalah nombor gubahan, bukan nombor perdana. Seterusnya, soalan C. Jawapan C. 11 adalah nombor perdana, betul. 13 pun nombor perdana. Tetapi 15 bukan nombor perdana. Sebab 15 boleh bahagi dengan 3, 15 boleh bahagi dengan 5. So, ni pun salah. B pun salah, C pun salah. So, jawapan dia mestilah D. Okay, yang ini tak perlu nak simak dah. Murid-murid boleh hafal sahaja nombor perdana daripada 1 sehingga 100.
rujuk kepada buku teks. Seterusnya, soalan nombor 13. 4 bahagi dengan 9/10 tolak sifar perpuluhan 4. Yang ini ada kurungan. Jawapannya adalah dalam bentuk perpuluhan. Okey, first kali bila tengok soalan ni, murid-murid boleh terus tukarkan 9/10 jadikan nombor perpuluhan. Kita akan dapat sifar perpuluhan 9. Sifar perpuluhan 9 tolak dengan sifar perpuluhan 4, automatik kita boleh dapat sifar perpuluhan 5. So, kita boleh tulis semula 4 bahagi dengan sifar perpuluhan 5. Boleh ke perpuluhan tolak dengan nombor bulat? Tak sesuai. Apa yang kita boleh buat adalah kita boleh gerakkan titik perpuluhan sekali. Yang ini gerakkan sekali. Dia akan tambah satu lagi sifar. Bermaksud kita boleh tulis dia semula sebagai 5 bahagi dengan 40. Okey. Kita buatkan rumah atas dia. 5 darab berapa dekat dengan 40? 5 darab dengan 8. Kita akan dapat 40. Bila darabkan habis tak ada bahagi. So jawapan dia ialah 8. Bersamaan jawapan sama dengan A. Soalan nombor 13, jawapan dia A. Seterusnya, soalan nombor 14. Soalan nombor 14. 90/5 tolak 32 darab 4/5. Jawapan dalam bentuk perpuluhan. So, first thing first, kita perlu tukarkan 4/5 jadikan perpuluhan. Murid-murid boleh hafal 4/5 bersamaan dengan sifar perpuluhan 8. Okey, jika tak hafal, boleh bahagi seperti biasa. Tolak 32 darab sifar perpuluhan 8. Kemudian kita perlu hafal bodmas. Apa tu bodmas? Ini adalah susunan di mana murid-murid perlu jawab yang mana satu dulu. Sama ada tolak dulu ataupun darab dahulu. Bodmas ni dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dia adalah kubadah tamtu. So, kalau kita tengok soalan ni, mana yang perlu selesaikan dulu ialah bahagian darab. Okey, so kita boleh buatkan jalan kerja. Darab 32 darab dengan sifar perpuluhan 8. Okey. 8 darab 2, 16. 3 darab 8, 24 tambah 1, 25. Bawah ni dia akan jadi sifar dan juga sifar. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Okey, 6, 5, 2. Alright, disebabkan di belah atas dia ada gerakan sekali titik perpuluhan. Dekat belah bawah kita gerakkan sekali sahaja titik perpuluhan. Menjadikan jawapan dia 25/6. Adakah itu jawapan dia? Tidak. Sebab kita perlu tolakkan dengan yang belah hadapan. 90/5 tolakkan dengan 25/6. Kemudian kita buatkan jalan kerja. Buatkan bentuk lazim. Okey, 5 boleh tolak 6? Tak boleh. Pinjam sebelah, kosong. Pinjam lagi sebelah, 9. Potong jadi 8. Yang ini jadi 9. Sebelah dia akan jadi 15. 15 tolak 6, kita akan dapat 9. Titik perpuluhan, 9 tolak 5, kita akan dapat 4. 8 tolak 2, kita akan dapat 6. Jawapan dia ialah 64/9. Sama dengan jawapan B. So, soalan nombor 14, jawapan dia ialah B, bola. Seterusnya, soalan nombor 15. Soalan nombor 15, 4.5 juta bahagi 5 tambah 1/10 juta. Jawapan dia dalam bentuk nombor bulat. Okey, kalau daripada sini, apa yang murid-murid boleh buat adalah tukarkan 1/10 juta jadikan nombor perpuluhan. Nanti kita akan dapat 4.5 J. Boleh tulis juta ataupun J sahaja. Bahagi dengan 5 tambah 1/10 bersamaan juga dengan sifar perpuluhan 1 juta. Okey. So, daripada sini, kita kena ingat kita perlu buat bodmas ataupun kubadah tamtu. Selesaikan yang belah depan dulu sebab dia adalah bahagi.
So kita boleh buat 5 dekat luar, 4.5 juta di dalam. Okay, so 4 darab berapa dekat dengan 5 darab dengan berapa dekat dengan 45? 5 darab dengan 9. So kita boleh tuliskan 9. Kita akan dapat 45. Habis. 0.9 juta. Seterusnya kita perlu tambahkan dengan yang belah belakang. Tambah 0.1. Okey, so kita boleh tulis 0.9 juta tambahkan dengan 1 juta. Okey, yang ini pun murid-murid boleh congak sahaja. 0.9, 0.1, murid-murid akan dapat 1 juta. Ini adalah dalam nombor bulat. Okey, so jawapan dia ialah C, 1 juta. 1 juta ada 6 sifar. Okey, so soalan nombor 15 jawapan dia ialah C. Seterusnya kita tengok soalan nombor 16. Soalan nombor 16, 5/8 juta tolak 25,000 tolak 0.1 juta. Tetapi jawapan dia nak dalam bentuk pecahan. So, macam mana murid-murid nak buat? Okey, pertama sekali murid-murid boleh tukarkan semua sekali menjadi nombor dalam bentuk pecahan. So, kita boleh tulis 5/8 juta tolak 25,000. Macam mana kita nak tahu 25,000 ni sama dengan berapa? Kita boleh bahagi dengan sejuta. 25,000 bahagikan dengan 1 juta. Kemudian kita boleh tolak 0.1. Kita boleh dapat agak, boleh hafal bersamaan dengan 1/10 juta. Okey, sekarang ni kita perlu kecilkan yang belah tengah. Okey, yang belah tengah ada 3 sifar, potong 3 sifar. Kemudian 25 dengan 1000. Kita boleh kecilkan. 25 bahagi 5 kita akan dapat 5. 1000 bahagi 5 kita akan dapat 200. Kemudian 5 boleh bahagi 5 akan dapat 1. 200 bahagi 5 kita akan dapat 40. Bermaksud kita akan dapat 1/40 juta. Okey, kita boleh tulis balik 5/8 juta tolak 1/40 juta tolak 1/10 juta. Okey, sekarang disebabkan semua dah ada pecahan dan dah ada juta, kita boleh samakan nombor di bawah. Nombor di bawah kita akan jadikan dia semua sekali sebagai 40. Okey, dekat belah sini kita perlu darabkan dengan 5. Atas pun darab 5. Yang belah sini kita darab 4. Atas pun darab dengan 4. Okey, 5 darab 5 kita akan dapat 25 tolak 1. Kemudian kita tolak lagi dengan 4. Buatkan garisan pecahan. Yang ini semua sekali adalah dalam unit juta. Okey, seterusnya 25 tolak 1 sama dengan 24. 24 tolak 4 sama dengan 20. Kita akan dapat 20/40 juta. Boleh tak kita kecilkan 20 dengan 40 ni? Mestilah boleh. Kosong boleh potong dengan kosong. 2 dengan 4 kita boleh kecilkan jadi 1/2. 1/2 juta. Kita akan dapat jawapan dia ialah A. 1/2 juta, setengah juta. Soalan nombor 16 jawapan dia ialah A. 1/2 juta. Okey. Seterusnya soalan nombor 17. Soalan nombor 17, 4 2/9 bahagi dengan 2/3. Okey, bila murid-murid nampak soalan bahagi pecahan, apa murid-murid perlu buat adalah tukarkan simbolnya daripada bahagi, kita perlu tukarkan menjadi darab. So 4 2/9 darab. Kemudian kita perlu terbalikkan
nombor di belakang simbol bahagi. 2 daripada atas kita tukarkan dia tulis di bawah. 3 dia akan jadi kat belah atas. Okey. Seterusnya bahagian depan ni kita boleh jadikan dia pecahan tak wajar. 9 darab 4 kita akan dapat 36. 36 tambah 2 38. Kita tulis balik 38 per 9 darab 3 per 2. Kemudian kita boleh mansuhkan, kita boleh kecilkan. 3 ni jadi 1, 9 ni jadi 3. 38 boleh bahagi dengan 2. Dia akan jadi 19. So, jawapan dekat belah sini 19 per 3. Adakah itu jawapan yang kita mahukan? Tidak. Sebab dia dalam bentuk pecahan tidak wajar. So, kita perlu bahagi 19 bahagi dengan 3. 3 darab berapa dekat dengan 19? 3 darab dengan 6. Kita akan dapat 18 baki 1. Bermaksud 6, 1 per 3 merupakan jawapan yang kita mahukan. Soalan nombor 17, jawapan dia ialah D. Okey, soalan nombor 17, jawapan dia D, 6, 1 per 3. Okey, selesai untuk soalan 17. Seterusnya, kita sambung soalan nombor 18. Okey, soalan nombor 18. Murid-murid akan nampak dalam muka surat yang baru, 138. Ni ada gambar satu peti sejuk, ada harga jual dan juga ada rugi. Soalannya ialah hitung harga kos peti sejuk berdasarkan jadual di atas. Okey, untuk soalan tajuk wang ada jual, kos, untung ataupun rugi. Murid-murid perlu ingat formula dia adalah tambah tolak tolak. Okey. Dalam contoh soalan ni, harga jual dah diberi, kemudian rugi pun dah diberi. Okey. Formula ni hanya terpakai jika guna untung. Jika melibatkan rugi, so kita perlu terbalikkan semua sekali. Ini akan jadi tolak, ini akan jadi tambah, ini akan jadi tambah. Okey, harga jual dia ialah 3195. Kemudian harga rugi dia ialah 218. Apakah operasi yang terlibat? Kita tengok. Kita nak cari harga kos. Harga kos bawah dia adalah simbol tambah. So kita boleh buatkan operasi tambah. Buatkan bentuk lazim. 5 tambah 8 sama dengan 13. Ini akan jadi 1, 4, 3. Ini adalah dalam bentuk RM. RM 3413. Bermaksud jawapan dia ialah D. Kemudian kita fikir logik. Jika dia jual harga 3195 tetapi harga kos dia ialah 3413, bermaksud harga kos dia lebih tinggi berbanding harga jual. Sudah semestinya dia akan mengalami kerugian. So betul lah, 18 ni jawapan dia D. Okey. Next, soalan Now, kita sambung soalan nombor 19. Okey, 2.1 juta tolak anu darab dengan 4 sama dengan setengah juta. Okey, disebabkan saya rasa lebih mudah untuk mengira dalam nombor perpuluhan, jadi murid-murid boleh cuba tukarkan setiap A, B, C ni hingga menjadi daripada pecahan menjadi perpuluhan. Okey, 1/5 juta. Murid-murid boleh tukarkan, dia akan jadi 0.2 juta. Kalau B 2/5 juta, murid-murid akan dapat 0.4. C 3/8 juta. Bila darabkan, bila pindahkan menjadi perpuluhan juta, yang ini murid perlu kira sikit lah. Murid akan dapat 0.38. Okey, dan terakhir sekali di 5/8 juta, murid-murid akan dapat 5/8, murid-murid akan dapat 0.63. Okey, apa yang cikgu boleh suggest kepada murid-murid adalah mula-mula tukarkan dulu jawapan tersebut dalam perpuluhan, kemudian kita boleh cuba masukkan jawapan-jawapan ini ke dalam kotak yang disediakan. Sebagai contoh, kita try A dulu, 0.2. So kita masukkan
2.1 juta tolak 0.2 juta darab 4. Bila kita kira ni, adakah jawapannya bersamaan dengan 1/2 juta ataupun setengah juta? So, jom kita kirakan. Untuk A, perlu tolak dulu ke darab dahulu? Mengikut formula Kubadatamto ataupun BODMAS, murid-murid perlu untuk darab terlebih dahulu. 0.2 darab 4, kita akan dapat 0.8. 2.1 juta tolak 0.8, kita akan dapat 1.3 juta. Bermaksud dia tak sama dengan setengah juta. So, soalan A ni tidak betul. Kita cuba pula soalan B. 2.1 juta tolak, yang B adalah 0.4. 0.4 juta darab dengan 4. Okey. Sama juga kita tengok belah belakang dahulu. 0.4 darab 4, kita akan dapat 1.6 juta. So, 2.1 juta tolak 1.6 juta, kita akan dapat 0.5 juta. Terus terdapat jawapan dia. 0.5 juta sama juga dengan 1/2 juta. Bermaksud jawapan kat belah sini 0.4 adalah jawapan yang tepat. Okey. Ini adalah jawapan dia untuk soalan nombor 19. Cikgu menggunakan kaedah cuba jaya. Kita test satu persatu A, B, C, D. Tukarkan dia dalam bentuk perpuluhan, kemudian cuba masukkan ke dalam persamaan yang telah dinyatakan. Jika murid-murid ada cara yang lain, boleh kongsikan di ruangan komen. Okey. Kita teruskan kepada soalan nombor 20. Antara yang berikut, yang manakah hasil bahaginya ialah 1/12. Okey, 1/12. Alright, ini pun sama, murid-murid boleh cuba selesaikan 1/1. 1/2 bahagi 1/6. Bermaksud kita boleh tukarkan darab 6/1. Okey, untuk soalan ni kita boleh mansuhkan dia. 1 dengan 3. Jawapan yang anda akan dapat adalah 3. Adakah 3 sama dengan 1/12? 3 tidak sama dengan 1/12. So, jawapan A salah. Next, jawapan B. 1/3 bahagi tukar simbol darab 1/4, dia akan terbalik jadi 4/1. Okey, bila darab, kita perlu darabkan saja. Dia akan jadi 4/3. Ataupun 1/3. Adakah dia sama dengan 1/12? Tidak sama sekali. Dia tak sama. So, soalan jawapan B pun salah. Next, kita try soalan jawapan D. Jawapan C. Okey, 6 bahagi. Simbol bahagi kita boleh tukarkan jadi darab. 1/2 dia akan jadi 2/1. 2/1 sama juga dengan 2. Sama juga dengan 12. Okey. 12 ni adakah dia sama dengan 1/12? Tidak sama. So, jawapan C pun salah. Sudah semestinya jawapan dia ialah D. Sebab apa? 1/3 bahagi tukar simbol darab 4 adalah 4/1. Kita terbalikkan dia, dia akan jadi 1/4. Okey, 1 darab 1 sama dengan 1, 3 darab 4 sama dengan 12. So, ini adalah jawapan yang tepat. Soalan nombor 20, jawapan dia ialah D, daun. Okey, semoga video ini membantu anda dalam menjawab soalan ulang kaji uji diri muka surat 137-38 daripada soalan 11 hingga soalan 20. Nantikan video yang seterusnya untuk soalan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.